Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Surveyor Dr. Syamila binti Yaakob dari Jabatan Kerja Raya Malaysia, Kementerian Kerja Raya. Dan tajuk pembentangan kajian saya pada pagi ini adalah berkenaan dengan Developing a Building Deterioration Prediction Model for Public School in Peninsular Malaysia. Dan ini merupakan outline isi kandungan berkenaan dengan pembentangan saya pada hari ini. Okey, sebagai latar belakang kajian, okey, yang mana ada 3 aspek utama yang perlu kita utamakan, di mana kepada situasi, komplikasi dan juga kepada implikasi kepada kerajaan secara keseluruhannya. Yang pertama adalah berkenaan dengan situasi semasa yang mana kecacatan dan keusangan pada bangunan. Yang kedua, komplikasi daripada situasi yang berlaku menyebabkan kerosakan ataupun kecacatan bangunan menjadi semakin serius dan boleh menyebabkan kegagalan pada bangunan. Dan implikasi secara keseluruhannya ia akan meningkatkan kos penyelenggaraan dan boleh memendekkan jangka hayat bangunan, keusangan bangunan dan juga kepada keselesaan, keselamatan kepada pengguna. Dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan kepada tahap tekanan dan juga kesihatan, juga menyebabkan kadar produktiviti akan menurun. Seterusnya adalah berkenaan dengan penyataan masalah, di mana penyataan masalah melibatkan yang pertama, amalan. Okey, amalan semasa pengurusan aset ataupun penyelenggaraan bangunan kerajaan di Malaysia, adakah menepati ataupun secara sistematik. Okey, jadi masalah yang pertama adalah amalan semasa yang diamalkan di Malaysia adalah kekurangan pemantauan yang secara komprehensif dan juga sistematik. Ini adalah disebabkan oleh kebanyakan penyelenggaraan yang dilaksanakan adalah secara ad hoc. Itu yang kedua lah. Daya ketiga disebabkan oleh amalan semasa. Okay, amalan semasa ini telah menyebabkan bangunan-bangunan semasa mengalami kecacatan dan keusangan yang serius dengan kadar yang cepat. Dan sehubungan dengan itu, kadar keusangan ini dan juga kerosakan ini menyebabkan kerosakan bangunan, jangka hayat bangunan, kos penyelenggaraan bangunan menjadi semakin tinggi. Seterusnya adalah berkenaan dengan bangunan sekolah. Bangunan sekolah awam. Kenapa? Kenapa senario bangunan-bangunan ini adalah dipilih? Ini adalah memandangkan bangunan-bangunan sekolah di Malaysia merupakan bangunan yang paling besar ataupun banyak stok yang berada di Malaysia, iaitu milik Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana menerusi data ataupun mengikut data yang diperolehi daripada MIS daripada KPM menunjukkan bahawa nombor ataupun jumlah keseluruhan sekolah di Malaysia pada tahun 2016 iaitu 2016 berjumlah 10,180 premis, yang mengandungi 160,000 blok bangunan seluruh Malaysia, di mana kadar penggunaan pelajar pada sekolah melibatkan 4.8 juta. Dan ia merupakan kebanyakan bangunan-bangunan sekolah ini telah pun berusia lebih daripada 45 tahun ke atas. Jadi persoalannya di sini, bagaimanakah keadaan keseluruhan bangunan-bangunan sekolah ini diuruskan di Malaysia? Bagaimana? Adakah kita mengetahui kebanyakan bangunan ini adalah diuruskan dengan baik, ataupun telah disenggara dengan baik oleh pihak yang berkenaan? Menurut kajian, kebanyakan bangunan-bangunan sekolah yang ada di Malaysia ini adalah kebanyakannya adalah mengalami kerosakan fizikal yang sangat-sangat tidak memuaskan. Dan itu telah diaudit lah, telah diaudit pada tahun 2014, dan kajian-kajian lain juga menunjukkan bahawa bangunan-bangunan sekolah ini adalah berada dalam keadaan yang sangat tidak memuaskan. Dan yang ketiga, kebanyakan bangunan-bangunan sekolah ini adalah masih lagi di bawah amalan penyelenggaraan yang tidak sistematik, yang mana telah menyebabkan kos penyelenggaraan ataupun kos pembaikan setiap tahun
meningkat. Dan seterusnya adalah kajian ini, kajian tujuan kajian dan juga objektif kajian adalah untuk menghasilkan Building Deterioration Prediction Model, iaitu model jangkaan. Analisis model jangkaan di mana model ini adalah digunakan untuk menjangkakan keadaan bangunan berdasarkan kepada jumlah kerosakan bangunan yang ada. Yang pertama sekali adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kerosakan bangunan. Yang kedua adalah untuk menyiasat keadaan fizikal bangunan. Sekolah melalui sistem-sistem pemeriksaan bangunan yang ada ataupun yang telah digunakan oleh JKR. Dan yang ketiga adalah untuk memastikan mengetahui perhubungan antara faktor yang menyebabkan kerosakan dan juga keadaan bangunan, faktor utama yang signifikan yang boleh diatasi dan yang boleh dikenal pasti bagi mengatasi masalah kerosakan bangunan. Dan yang keempat adalah untuk membangunkan model jangkaan kepada keadaan bangunan. Jadi jangkaan output yang diperolehi daripada objektif kajian yang pertama sekali adalah senarai faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan bangunan. Jadi faktor-faktor ini adalah penting bagi tujuan penambahbaikan dokumen kerajaan. Yang kedua adalah kompilasi kepada keadaan penarafan bangunan secara keseluruhan. Di mana kita akan dapat mengetahui keadaan-keadaan sebenar bangunan-bangunan yang ada di Malaysia, terutama untuk bangunan sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang signifikan antara kecatatan bangunan dan juga keadaan bangunan. Dan yang keempat adalah persamaan, persamaan regresi yang menunjukkan bahawa jangkaan kepada jangka hayat ataupun keadaan bangunan dapat dijangkakan dalam tempoh yang tertentu bagi memastikan pelaksanaan penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan baik dan dijangkakan untuk tahun-tahun berikutnya. Seterusnya adalah berkenaan dengan kerangka teoretikal. Kerangka teoretikal ini adalah dikaji untuk memastikan bahawa faktor-faktor ini adalah sebenarnya berkaitan antara satu sama lain dan ia memberi impak kepada keadaan keseluruhan kepada bangunan, di mana faktor-faktor yang telah dibuat kajian terbahagi kepada tiga, iaitu faktor teknikal, dan yang kedua adalah faktor persekitaran, dan yang ketiga adalah faktor pengguna. Dan mediating variables, iaitu pemboleh ubah untuk mediating ini telah dikaji sebanyak 62 jenis kecatatan bangunan telah dikenal pasti, termasuk untuk kecatatan mekanikal dan juga elektrikal. Seterusnya berkenaan dengan metodologi kajian, di mana metodologi kajian ini melibatkan 303 jumlah bilangan bangunan sekolah di Malaysia, yang mana kajian ini menggunakan dua kaedah, iaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi cerapan data ini telah menggunakan building condition assessment tools ataupun peralatan yang telah dibangunkan oleh JKR, di mana analisis yang diperolehi daripada building condition assessment rating system ini juga dikaji di dalam SPSS dan juga verifikasi pengesahan kepada penemuan adalah melalui semi structure interview ataupun menggunakan temuduga dengan pakar, dan secara keseluruhan penemuan dan juga analisis yang diperolehi akan disimpulkan dan akan dicadangkan kepada cadangan kepada pembangunan model jangkaan untuk analisis regresi pada kondisi bangunan. Seterusnya adalah ringkasan kepada penemuan kajian. Jadi ringkasan kepada penemuan kajian ini melibatkan kepada 4 objektif kajian, yang mana sebagai conclusion ataupun penutup kepada objektif yang pertama, di mana didapati 21 faktor yang mempunyai perhubungan yang signifikan, yang mempunyai perhubungan memberi
kerosakan pada bangunan dari 29 faktor yang telah dikaji di dalam kajian. Manakala untuk kajian, objektif kajian yang kedua, penarafan yang diperolehi daripada penyiasatan keseluruhan 303 bangunan, yang mana 72.67% didapati keadaan bangunan sekolah adalah berada dalam keadaan yang sederhana. 21.67% berada dalam keadaan yang kritikal. Hanya 5.33% mempunyai keadaan yang sangat baik dan 0.33% mempunyai keadaan yang sangat kritikal. Manakala untuk kajian objektif yang ketiga, faktor yang mempunyai perhubungan, perhubungan yang kuat di antara keadaan keseluruhan bangunan dan juga kerosakan bangunan adalah sebanyak 6 faktor yang melibatkan faktor penyelenggaraan, vandalism, waterproofing, lab, kekurangannya ataupun pemantauan, pembersihan dan juga pengguna. Dan manakala untuk objektif nombor 4, sebagai penutupnya, pemboleh obah telah membuktikan bahawa hanya 3 faktor yang mempunyai faktor yang signifikan kepada kerosakan bangunan, iaitu waterproofing, itu lapisan kalis lembab, yang kedua adalah penyelenggaraan dan yang ketiga adalah pembersihan. Dapatan kepada kajian ini telah ditambah baik di dalam garis-garis panduan yang berkuat kuasa, yang melibatkan yang pertama sekali adalah berkenaan dengan Perintah Am bab E, Klausa 27, yang mana telah menyatakan bahawa Jabatan Kerja Raya ini adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan bangunan kerajaan seluruh Malaysia setiap tahun. Daripada punca kuasa inilah sebenarnya penambahbaikan yang perlu dilaksanakan berdasarkan kajian bagi memastikan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan-bangunan kerajaan, terutama bangunan sekolah, dapat diuruskan dengan baik. Dan seterusnya adalah kepentingan kajian dengan pembangunan peralatan ataupun tool yang signifikan dalam pelaksanaan operasi penyelenggaraan. Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh isu-isu tadi, isu dan juga kajian-kajian permasalahan yang diperolehi, dan cadangan daripada kajian adalah pembangunan sistem yang perlu dibangunkan bagi mempercepatkan proses pelaksanaan pemeriksaan. Dan juga bagi mempercepatkan ataupun meminimalkan penggunaan keperluan sumber bagi memenuhi keperluan ataupun permohonan pelanggan. Dan yang ketiga adalah Building Condition Assessment Rating System adalah merupakan sistem yang dibangunkanlah untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan penyelenggaraan berdasarkan polisi pengurusan aset kerajaan. Seterusnya adalah kepentingan kajian kepada permohonan pelanggan, yang mana permohonan pelanggan ini telah meningkat dari tahun ke tahun, yang melibatkan sebanyak 9,000 jumlah bangunan yang perlu diperiksa oleh JKR, yang melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kerja Raya sendiri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana ini menunjukkan bahawa kajian ini adalah relevan untuk dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pelanggan. Dan seterusnya adalah kepentingan kajian ini dan hala tuju pembangunan dan juga penambahbaikan kepada dasar kerajaan kepada 3 perkara, di mana perkara ini telah ditetapkan di dalam Pelan Strategi Operasi Kementerian Kerja Raya dan juga Pelan Strategik Jabatan Kerja Raya, yang mana yang pertama sekali adalah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan di dalam pengurusan aset dan juga penyelenggaraan bangunan. Yang kedua adalah untuk memperluaskan lagi penggunaan teknologi terhadap digitalisation kerajaan, inovasi terutama di dalam pengurusan aset kerajaan. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan dari segi keperluan sumber ataupun modal insan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah menepati dan juga boleh memberi kepuasan kepada pelanggan. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih.